Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu allazina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nazira fa addal amanah wa nasaha al ummah وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى ومن سار على نهجه وتمسك بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, penghulu muqim, pemimpin-pemimpin masyarakat, adik kakak, ibu bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam kita dapat berhimpun di tempat yang paling suci dan paling mulia, iaitulah rumah Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita dengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Salah satu daripada ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya, orang-orang yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa di atas muka bumi ini, hendaklah mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyeru manusia kepada perkara-perkara yang baik dan mencegah manusia daripada perkara-perkara yang mungkar. Dan sesungguhnya segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada ayat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim yang sama-sama kita dengar sekejap tadi, yang pertama Allah menyebut allazina immakkannahum fil ard. Perkataan imkan, maknanya manusia utuh mari atas muka dunia ni, dia ada tanggungjawab dia sendiri. Berbeza dengan sekalian makhluk-makhluk
makhluk lain. Itu perkataan imkan. Allazina immakannahum fil ardh. Adik kakak sekalian, dalam banyak-banyak makhluk yang ada atas muka bumi ni, Allah Subhanahu wa taala dia pilih manusia saja. Imkan. Jin pun tak masuk. Walaupun jin ni Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak cipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi imkan atas muka bumi ni Allah tidak buat makhluk hak bernama jin, makhluk bernama malaikat, makhluk hak kita panggil lembu, kuba, tumbuh-tumbuhan, gapo benda saja hak melata atas muka bumi selain daripada manusia, dia tidak masuk dalam istilah imkan. Imkan ni iaitulah manusia yang diutus oleh Allah mari atas muka bumi. Dia ada kerja buat dia khusus. Para hadirin, jin dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jin dia tidak ada khilafiyah. Dia tidak ada khilafah. Khilafah ni maknanya kuasa pemerintahan yang Allah anugerahkan atas muka bumi. Kalau zaman Nabi dulu, Nabi sendiri, zaman Sayyidina Abu Bakar sendiri yang menjadi khalifah Islam di zaman itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Muawiyah dan banyak lagi lah pemimpin Islam yang Allah Subhanahu wa taala tentu wujud atas muka bumi, dan semua ni dia panggil imkan. Ada ketua, dia ada pengikut dia ada orang panggil rakyat biasa, kemudian dia ada pula orang lawan. Lawan ni adik kakak sekalian, dia ada semua nabi. Orang macam nabi pun dia ada semua. Orang lawan semua nabi. Daripada nabi kita beranak rapat kepada nabi kita wafat. Taknya kena demo, nya marah demo, nya beci demo. Dia tak boleh lari dah ni. Jadi hak itulah Allah sebut imkan. Jin, para hadirin sekalian, para alim ulama kita, dia bicara tidak banyak sebab dia makhluk lain. Tak banyak dibaca dalam Quran, tak banyak dibaca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah jin ni dia ada kerajaan dia sendiri? Ini menarik kalau kita baca dalam kitab-kitab, terutama sekali kitab-kitab tasawuf. Ulama-ulama tasawuf ini dia lebih banyak menumpukan kepada kerohanian. Di samping dia tahu hukum hakam, maka dia menumpukan kepada kerohanian. Menyebabkan bila dia ni mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dia juga boleh mendekatkan diri dengan makhluk yang bernama jin. Kalau kita baca dalam kitab macam Risalah Qusyariyah, Qadiyat Tasawuf, kita akan jumpa para alim ulama kita ada yang mengatakan bahawa jin ni dia hidup cara dia. Dia cari makan, dia bin, dia menikah, dia ada tempat tinggal dia. Dia sekadar ada ketua je. Ketua. Kerajaannya tak ada. Dia ada ketua, dan ramai-ramai jin ni dia akan patuh, dia akan taat kepada ketua dia. Ada ulama kata begitu. Sebahagian daripada ulama dia kata jin ni ada kerajaan. Ada kerajaan. Maknanya jin hok buat salah dibicarakan, ada denda dia, ada hukuman dia. Dia ada kerajaan. Baik. Pokoknya adik kakak sekalian, hamba pun tidak nak panjang bab jin ni. Pasal kita pun tak aja kelih. Hamba pun tak aja kelih dia. Nah. Cuma dia ni kelebihan Allah bui. Allah bui ni dia ada tempat lebih, ada tempat kurang. Kita manusia ni, kok mana sekalipun kita ada khilafah. Kita ada kerajaan. Bila ada kerajaan ni, dia dunia ni dia akan membangun. Dan ada Putrajaya, ada bangunan Kuala Lumpur, ada bangunan Kota Baru. Sebab apa ada bangunan ni? Kalau tak ada kerajaan, adik kakak, punah ranah, kocak dewa habis dunia ni. Dan dalam kampung hak ni Samsin, dia gomor ke dia habis segala tanah hak ada ni.
Sebab apa? Tak ada kerajaan. Dia kira orang pocok kayu je. Pocok kayu sini, pocok lah anu, pocok lah anu, pocok lah anu. Ni tanah aku. Siapa dia masuk, kita tok. Nah, habis kocak dewa habis. Mari hak samsel lain, berok dia ke pocok juga masuk dalam ni. Dia kata hak ni hak aku juga. Mu berasa nelek, mari kita bertetuk dua. Jawab dia kat adik kakak sekalian. Dunia ni huru-hara habis. Tapi bila ada sebuah kerajaan, ada khilafah, ada kan orang berani gil pocok kayu dia kata tanah dia. Yang mari gak polis masuk alergi. Ada ni. Ni kelebihan. Kita manusia ni dia ada khilafah. Jin biar dia lah. Pokoknya ada hak kata ada khilafah, ada hak kata tak ada. Cuma kalau ada kerajaan pun dia kerajaan gitu je jin. Sebab itu jin adik kakak Allah buat dia ni lebih dia nya. Dia boleh duduk mana-mana. Dia tak ada rumah. Cuma rumah dia ni kadang-kadang bawah pohon kayu besar, kadang-kadang tepi laut, kadang-kadang dalam laut. Hok tuk rumah tuk bagai kata ke apa? Jemalah darat, jemalah laut. Ni jin lah tu, jin. Biarlah dia tu jin tu ikut cara dia lah. Moga kita betul ada kelih dia. Cuma dia kelih kita je. Kalau dia kelih kita ni, wallahu a'lam lah, hamba pun tak tahu. Takut gokala kita ni, Bukit Awal gokala ni, takut dia mari atas masjid tengok, dia kata ramai ni je hak mari masjid hak manusia. Ramai aku pada dia. Sebab jin adik kakak dia ngaji. Islam ni dia ngaji, dia mari masjid, dia duduk dengan manusia, dia ngaji. Cuma kita je tak nampak. Jadi malam ni hak ngaji malam ni kita tak tahu jin. Kalau puak kita ramai, dia duduk dia gitu. Kalau puak dia ramai, dia kata belakang parai puak-puak manusia ni dia kata, ramai ni je mari. Kita wallahualam kita tak tahulah. Baik. Hamba tak si bincang bab jin tu. Kita bincang bab kita. Allah sebut allazina immakannahum fil ard. Pesan manusia ni memang Allah mari atas muka bumi, kita ada tugas tanggungjawab kita sendiri. Lagu mana tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita serupa sebagaimana hak Nabi buat. Hak khulafaur rasyidun buat, hak sahabat-sahabat Nabi, hak hidup bersama dengan Nabi buat. Hak ni tugas dan tanggungjawab kita. Sebab tu dia sebut allazina immakannahum fil ard. Bila kita mari atas muka dunia ni, kita jangan lupa bahawa kita ni makannahum fil ard. Kita ni jadi khalifah Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi. Bila kita sebut khalifah, kita ni ada khijau kita. Dan khijau kita ni dia bukan sekadar atas dunia. Dia khijau kita ni dia menecegi siapa kepada alam akhirat, siapa kepada syurga, siapa kepada neraka. Sebab tu kita makannahum fil ard. Makhluk lain dia ada khijau juga, lembu, dia ada khijau. Dan dia berjata, dia beranak, dia bergapo. Tapi dia ni sekat dunia. Cuma sebagai ulama katanya Allah bangkit siapa kepada padai masyar. Padai masyar ni lembu hok berhidup rembah orang. Waktu tu orang lain rembah dia. Lepas pada rembah habis kita. Habis kita. Atau masuk gelawak duduk dalam syurga ke gapo dak. Hok duduk dalam syurga ni iaitulah manusia. Hok duduk dalam neraka ni manusia. Begitu juga kita ni bila Allah sebut imkan, makannahum fil ard. Makannahum fil ard, adik kalian. Automatik kita ni jadi susah selalu. Sebab bila makannahum fil ard, kita tak boleh nak ikut area kita atas muka dunia ni. Boleh nak ikut area tapi nyodoh neraka. Bila kita faham makannahum ni kena tiru hidup Nabi SAW. Kena tiru hidup para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Jadi kalau kita tengok Nabi, tengok para sahabat, Nabi para sahabat ni adik kakak sekalian, sepanjang hidup dia ni banyak susah daripada senang.
Nabi. Ada masa Nabi kita ni senang. Kita baca dalam hadis. Kalau kita buka macam dalam Sunan Abu Daud. Kita jumpa Nabi SAW bila dia balik daripada medan perang, dia benar. Menyebabkan Nabi kita ni suka berdoa lalu, dia sahabat ramai-ramai mari dia kata kita pergi kelah lah. Kita pergi kelah, menyebabkan Nabi kita ni naik kuda sekalian dengan sahabat, dia berlomba kuda. Orang pakat turut dia. Nak pergi mana Nabi ni. Akhir sekali Nabi kita pergi tempat lembah Biwadin, tempat lembah hok ada pohon-pohon kayu. Nabi kita berhenti situ, menyebabkan Nabi kita duduk ramai-ramai kat Nabi kita peria. Sebab Nabi kita ni dia manusia, dia ada fitrah supaya Nabi dia nak nikah, dia nak makan, dia nak rehat, dia nak suka, dia nak gapo. Jadi Nabi kita ni dia nak sukaria dengan sahabat-sahabat hak lain. Berapa? Pasal apa? Suka doa kerana sehari dua baru ni benar. Dalam medan peperangan benar, menyebabkan Nabi kita suka, Nabi kita berlomba kuda. Berlomba kuda sehingga Nabi kita ni dia gora dengan sahabat. Sahabat-sahabat pun ada juga bahasa jenis gora beruk. Nabi kita duduk cokoh, dia tengok Nabi paling lain, duduk buah dengan orang lain gitu. Dia nyagi buah, ngikak tali pelana kuda. Pelana kuda kan dia belakang tu dia ikat, dia jeruk bawah tu. Jeruk bawah perut kuda ni. Baik. Dia tengok Nabi duk buah sedak tu, duk buah dengan sahabat-sahabat orang lain, dia pun nyagi buah. Dia gebuai hok ngikat bawah perut. Jadi bila dia buat, dia tak tahu, Jadi bila Nabi kita ni duduk rehat semata ilal lenguh, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "Mari kita berlomba kuda dua." Hok nakal. Mari dia kata kita berlomba kuda dua. Pada hadis ni Nabi kata boleh. Kuda Nabi ni kuda besar dan kuda laju, kuda hok comel Nabi kita. Satu riwayat kata Nabi kita ni ada 4 ekor kuda dia hok kalau kita ni agak kuda pelema hok mahal lah. Masuk medan perang apa dia tangkah apa semua sekali. Kuda besar. Kuda besar. Kalau zaman kita tak naik kuda, kereta. Jadi dia tidak salah. Maknanya kalau menteri besar pakai kereta besar, moga dia pun tidak curi piti orang. Timbul isu apa Kelantan beli kereta go ni. Adik kakak sekalian, hok ni mulut orang PI uduh ya. Adik kakak, amor ni pakai kereta Mercedes 20 tahun lebih. Lama pakai. Kereta lain pun amor pakai 20 tahun lebih. Banyak buah amor pakai. Hok paling jimat sekali belanja kereta Mercedes. Paling jimat. Dan paling orang panggil dia punya safety, dia selamat. Allahu Akbar. Ambo ingat aksiden taki baru siap. Baru boleh jatuh. Iyalah, hok takdir Tuhan tu Tuhan lah. No. Tapi kalau ada kata kalau ambo naik kereta lain, bakal pilih raya semula. Dia punya safety, dia bagus gini. No. Baik. Takkanlah kita nak pemimpin kita nak lepas mati. Selalu aksiden sikit mati. Yang keduanya pula kereta Mercedes ni adik kakak sekalian dia tahan. Kerajaan pun jimat. Dia bukan kata kena baikin anak bulan. Adik kakak pun ambo ni macam-macam story ambo pakai helak pakai. Hok lain kan kokah masuk situ. Kokah masuk bengkel. Kata Mercedes nak buat jalan sebutin negara, muju Sabah Sarawak ni kereta tak boleh terbang. Kalau boleh terbang banyak jalan, tapi dia tak punah, dia tak buat nak. Jimat banyak kargo jimat. Biarlah hangpa tak sepanjang hak tu. Baik. Nabi pakai kuda besar. Kuda comel Nabi pakai. Pasal apa? Pasal kalau nak pergi medan perang mudah sapa. Sekalipun selamat. Begitu juga pimpinan kita. Maknanya dia ceramah Johor, Melaka. Adik kakak nak dengar aku pergi sampai Kuala Berai mampu kereta. Pergi situ mampu, pergi sini mampu. Adik kakak
banyak kali amo naik kereta kan mergi mampu tengah jalan kereta go tu mampu lah ni. Tapi kereta mesti jadi mana apalah cerita sahabat tak dibalik. Nabi kata boleh nak tandai nak bagi derah kuda. Jadi Nabi kata bi kahwan pergi kat kuda dia terjuk moga nyejuk nak naik atas belakang. Gloso. Jadi sahabat ni dia sokok, pakak sokok, ha pakak sokok. Nabi kata tak apa, ni giliran demo. Giliran aku pula. Nabi kata gitu. Adik kakak, maknanya Nabi kita ni dalam kehidupan dia pun dia nak gurau juga. Dia nak gurau. Amo bila mari ni, amo teringat arwah Tok Guru. Arwah Tok Guru kita ni. Tok Guru ni Aziz lah, arwah. Orang pakat gerung nak masuk dekat dengan dia. Lepas tu amo duk berasa apa, serupa tak ada orang yang boleh gurau dengan dia. Dianya nak gurau sangat. Nak gora dia, nak kecek, nak selora, nak gapo. Tapi lawan ni tak berapa ada. Tak ada. Menyebabkan adik kakak sekalian penuh. Acak kali dia telefon kamu. Dia kata mari meta Dia telefon, mari meta. Amo kata ada gapo-gapo. Amo panggil Yazid lah, pak saudara. Amo kata ada gapo-gapo Yazid nak makan kau. Dia kata carilah. Dia kata hok Ibrahim tu. Dia kata Yazid Ibrahim. Jadi amo di situ. Amo pergi tu kan. Dalam kereta amo bubuh beli moga polisterin tu. Amo bubuh aiskrim, amo bubuh roti. Lepas tu amo beli kuih-kuih. Lepas tu amo cari kadang-kadang sate. Hok barang-barang. Payah dia nak jumpa. Amo tok atas kereta. Pergi rumah dia. Dia tu kan muat atas kereta. Muat, amo bawa pergi jalan, pergi ikut tepi patah apa semua sekali situ sini dia sampai bincang masalah politik begini dia suka dengar. Tapi dia suka buah. Dia berhibuah, dia nak selora, nak gapo. Cuma amo ni moga anak saudara kalau amo gora orang panggil gora bewok sikit-sikit pun nak marah tak boleh beranak saudara dia. No, amo gora pelik-pelik. Amo rajin kecek dengan dia. Rajin amo pegang kepala lutut dia. Amo kata kepala lutut ni kata. Tak nak gemuluh ni. Dia paling mak apa dia kata. Kata gemuluh ni bini. Lagu mana ni amo kata. Ilmu tu nodah amo kata nodah. Untuk nikmat ni orang panggil kata Yazid ni pun alim dah tapi tak kumat ni amo panggil tak kumat tu. Mak ni bahasa dia beramal ilmu hak dia mengaji. Yazid ni ada hak beramal, ada hak dak apa kata. Dia kata sedap mulut teh dia kata. Pasti tak suka kan. Amor aja cerita. Kata Yazid nak dengar cerita orang bini dua. Dia kata boleh. Kata amor bawa dia duduk sebelah. Amor kata Yazid ada orang ni dia takut bini. Takut tegak ke bini. Tapi perangai orang jatuh ni kok mana sekalipun dia kena lepeh, dia nak bini dua juga. Amo kata ada cerita ni dia bini sungguh. Apa royak dia? Bini dua. Jadi bila bini ni dia takut ke bini. Bini pula tegak besar molek. Dia bahasa halu ni. Bahasa jenis halu tapi takutlah ke bini dia. Dia takut ke bini tak takut ke dia, ke serupa ni. Jadi amo kata dia mikir, amo kata ni dua ni Yazid kata dia mikir dia bisa. Amo kata akhir kali dia mikir, dia klik rumah dia. Dia royak ke bini dia. Dia kata saya mari rumah kita. Nak bini dia punya orang gaji. Dia kata boleh tolong basuh kain, boleh tolong nanok gini-gini, lepas tu boleh buat saing ketek atas rumah. Bini dia kata molek benar baik. Molek benar lah abang. Jadi dia pun pergi ambil lah kawan tu bini dia. Buat balik tok rumah. Orang kata dia sengih suka guru. Buat balik rumah. Lepas tu amo tanya, kata agak-agak kalau Yazid duk cerita Yazid buat guano. Dia kata
itu tu. Hamba pun royak. Hamba kata, dia tu orang gaji dia sobili, bini dia sobili. Tengah malam dia tidur dengan bini dia lah. Jadi bila dia tidur, bini dia nerok. Dia pun tubik luar. Tapi otak dia ni jalan, dia kakak sekalian, dia ambil sejadah, dia apa luar. Dalam kepala dia ni, dia mikir. Kalau salah bini dia bangun, dia kata, nak guana supaya dia khabar bini dia bangun. Dia buka skru katil dia sikit. Jadi bunyi krek. Nak cerita. Jalan otak dia. Jadi dia tubik dia apa sejadah. Dalam kepala dia, kalau salah bunyi krek katil, dia akan tembur tubik daripada bilik. Tembur tubik, dia duduk atas sejadah tu pakai tahiyat lalu. Maknanya semaya lama dah. Bukan kata semaya baru duduk, semaya lama dah. Jadi, baik. Dia masuk dalam bilik tu. Masuk tu. Bini dia ni bangun tengok tok laki tak duduk. Dia kata, alah, mana tok laki aku? Jadi, bini pun bikah bangun. Bunyi, krek, kata dia pun tembur tubik, dia duduk atas. Tul mubah. Ya lalu. Tok tehoh gapo dah pakai tahiyat lalu. Jadi bini dia ni buka tengok, duduk semaya tahajud. Jadi bini dia ni mari mikir guano datuk ni mayat. Ni mai bangun pukul 4 pagi ni lagu mana ni kita tahajud. Bini dia tak apa, buka dia pun bisalah kat apa dia pula. Tidur. Malam esok dia bangun pula. Bangun pula. Jadi bangun. Dia masuklah bilik moga bini dia. Dia masuk bilik seorang lagi lah. Jadi bini ni tengok. Tak ada pula dah malam ni. Jadi bini ni adik kakak sekalian, dia jadi dengar bini dia bangun dah. Dia kata, tak ada nak make apa dah. Dia tubik pintu ni, tengok bini cegak duk gitu. Bini cegak, dia pun lopak di atas jadah tu at-tahiyah, belecaca adik. Tak ada nak duduk, belecaca at-tahiyah. Ambo cerita tok guru kita ni rek. British kat tu lah, jangan tu suka banyak sangat. Caca saja ni. Baik. Nak cerita tengok Nabi. Nabi pun dia nak gora, tok guru kita pun dia nak gora, siapa pun nak gora, hamba pun nak gora. Tak kira kita hidup ni bahasa sterik gitu. Bila kita gora dalam rumah tangga, apa kalau kita gora, kita tok laki gora. Suka besar. Pasal apa? Sekali kita suka bini kita kakak Allah habis ni kita pun suka kita gora dia. Dia selesai 1001 masalah selesai. Ni gora. Orang panggil benda ni. Cuma gora ni kalau banyak doa, dia malah bertakwa juga. Kita ni jumpa dengan saya gora semua. Jumpa dengan saya Allah, nanti ni hidup lagi. Kita kata tengok mampu dah. Bahasa tu kita guna tu. Jadi orang kata bunyi ada orang mati tak kamu tak pergi ke? Dia kata pergi buat apa kalau aku pergi? Tak ada hidup balik mayat tu dah. Jenis gurah. Baik. Apa jadi? Lama-kelamaan kalau mak dia sendiri mati, apa orang tak royak dia. Lepas tu kalau ada gapo-gapo dia susah, dia minta tolong orang, apa orang tak tolong. Pasal apa? Pasal kita ni gurah lebih sangat. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kita rahimahullah. Imam Ghazali kita. Kita Ihya Ulumuddin adik kakak sekalian, kalau kita baca dia kita kena menjiwai sikit. Pasal Imam Ghazali ni adik kakak sekalian, dia ni ulama tasawuf dan ulama fiqh. Sebab tu Ihya dia dua ilmu duduk situ. Satu ilmu tasawuf, satu ilmu fiqh. Fiqh dia pula dia tak sebut kata setuh dengan orang tina batai semaya dah. Dia bicara bapa kita akad takbir. Kita ni ngadak ke kiblat. Bapa kita mula ke semaya kita ni Allahu Akbar. Dia pergi situ.
Di segi fiqh dia ada, tapi fiqh menjuruh ke arah tasawuf. Jadi sebab tu kalau kita baca Ihya, kita kena baca dengan jiwa kita ni mutasawwif. Kita ni jadi tasawuf baru kita jijak. Jadi hak tu ramai kadang-kadang hak penulis-penulis dia kata Imam Ghazali ni sesat. Imam Ghazali bukan Ihya Ulumuddin, dia kata Ihdam Ulumuddin. Meranakkan ilmu agama. Allahu Akbar. Setara mana dia? Imam Ghazali ni adik kakak umur 12 tahun ngapal Quran ingat cai. Umur 15 tahun adik kakak Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dua hadis ni dia ingat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Berapa puluh ribu hadis dia apa? Umur 15 tahun. Nah, kita nak kritik jenis-jenis hamba sebut budak-budak lah. Budak-budak kadang-kadang geng ngaji setahun dua agak kelik nak gomo Imam Ghazali. Ada. Nak gomo baru ni diperoleh. Ada gini-gini. Hamba pergi tegur. Mujur tak yang jawab. Tak jawab senyap, tak kata apa. Baru dia pergi ngaji 3 tahun lepas pada tu kena reject. Kena reject balik. Nak gomo Imam Ghazali. Macam-macam lah dia kata tu ni. Tak apalah. Baik. Imam Ghazali adik kakak sekalian, dia sebut dalam rumah tangga, dia kata sangat perlu kita ni mudahik. Mudahik ni maknanya kita kena ada senogora menyebabkan kita ni suka. Jangan sekali-kali dia kata kita sebagai tok lelaki, mentang-mentang kita tok lelaki kan, kita goranya sayang-sayang kita di kedai kopi hok nu ho ha suka dak ni. Balik rumah sena mata dengan bini. Tak boleh lagu tu. Maknanya kita dengan anak kita kena ada gora juga dengan anak ni. Kita dengan orang tina kita kena gora juga, tapi biar sesuai dengan orang puan kita lah. Gora. Baik, kita dengan saing kita gora, tapi biar serupa dengan saing kita. Kita dengan pemimpin kita kena gora juga, tapi biar menasabah dengan gora kau ikut si. Jadi gora ni adik kakak sekalian salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Sahabat Nabi pun dia bergora dengan Nabi. Baik. Allah sebut kita manusia ni imkan allazina immakannahum fil ard. Allah sebut kita ni ada tugas, ada tanggungjawab kita. Cuma Allah sebut tugas-tugas hok kadang-kadang kita terlupa. Bimbang takut-takut kita terlupa je. Dalam hidup kita ni jadi terlupa. Orang panggil gora dengan cara Islam. Kita berselora dengan cara Islam. Jangan melawak. Jangan kita selora. Orang panggil selora. Itu pandai-pandai lah. Dia selora ni, adik kakak sekalian, dia serupa garam. Jangan jadi lebih. Kalau lebih agak cuah lah jawab dia. Serupa garam hok kita bubuh dalam makanan kita. Gula. Gura ni garam. Jangan banyak, masih. Masih. Kalau dia masih, tahu. Begitu juga kita gura. Kalau dia banyak, maruah kita ni jatuh. Orang tengok dia tu, orang nak kata huduh lalu tu. Tak boleh. Terutama sekali orang-orang orang panggil imkan. Imkan ni apa sebut dah tadi. Dia ada pemimpin, dia ada ulul amr. Orang-orang tertentu, tok qadhi, tok imam, tok gotu, tok goni. Jadi kita kena pandai-pandai. Kita bergora, maknanya tok imam, dia ada hak dia sekat ni. Ambo sebagai tok okey, dia ada hak dia gini. Jadi kalau ambo bahasa cerelong sokmonya bercidemo juga. Kalau ambo bahasa gora sokmo, mari pak leh ni guana ni nampak sengeh jalan kan. Jadi kalau ambo ni banyak sangat pun dia jadi tawar juga. Dia jadi sepuluh garam pun gula. Garam gula ni kalau kita buh dalam makan ni cukup rasa makan ni tu sedap. Begitu juga kita gora, kita gapo ni selora ni salah satu daripada benda diajar dalam Islam. Tapi jangan jadi lebih. Jangan jadi kurang. Baik. Selera kita dia serupa garam. Gula. Sikit yang kita buh garam. Tapi kalau kita buat sambal. Sikit je sambal, semakuk je sambal. Tapi kadang-kadang garam ni kena sekerak sudu. Masukkan kita sekerak sudu ni sepuyuk.
Sebab apa? Adik kakak sekalian, hak tu hak kita, hak sayu, hak ni sama. Begitu juga kita. Bila kita nak gora depan kita ni, kita kena tengok anak kita. Jangan siapa perikat kita gora dengan anak menyebabkan anak ni naik pakai atas kepala. Jangan siapa perikat kita nak gora dengan saing-saing kita menyebabkan saing-saing kita ni siapa tidak hormat kepada kita. Bila kecek dengan lain, dia kata wak kira apa dengan tok mak. Sudah. Payah kita. Dia jadi air liur kita tak nasib. Baik. Sebab apa? Para hadirin, kita ni imkan. Allazina immakannahum fil ard. Kemudian Allah sebut aqamus salah wa atau zakah. Salah satu daripada benda mustahak, kita ni kena semaya, kita ni kena keluar zakat. Puasa dia tak sebut. Haji dia tak sebut. Sebab apa? Sebab semaya ni dia lebih besar. Ibadat hak kita beradab dengan Tuhan, hak paling besar sekali semaya. Baik, pitih hak paling besar sekali wa atau zakah. Kita waktu ambil zakat. Sebab zakat ni kita ambil pitih dalam kocek, kita pergi holo kat orang. Tak dok pasal-pasal. Kita pergi holo. Ni ambil zakat ambo. Haji adik kakak ambil pitih juga. Tapi kita suka moga kita boleh pergi. Kita pergi pitih tak ni? 10,000 masuk tabung haji kak. Lepas tu siapa pergi? Kita juga pergi. Jadi Allah sebutnya benar. Kita ambil pitih, kita pergi ke orang. Habisnya begitu. Ada orang zakat dia sampai 1 juta. Zakat dia. Dia cari orang dia bui. Sampai senih habis orang lain. Boleh 45,000 seorang, 45,000 seorang. Orang boleh buat nego apa nak pitih tu. Ada juga. Tapi pitih kita beri ke orang. Orang panggil tak ada pasal-pasal. Hak haji dok. Kita taruh. Dah siapa hak boleh pergi jalan, boleh pergi tengok Mekah, boleh pergi Arafah, boleh pergi Mina. Kita. Jadi Allah tidak sebut haji, dia sebut hak ni. Maknanya haji pun dia masuk sekali. Bila dia masuk sekali. Bapa Allah sebut dua ibadat ni adik kakak sekalian, dia membentuk kepribadian kita. Dan dia menyempurnakan imkan tadi. Sifat kita sebagai seorang manusia. Kita bukan jin, kita bukan makhluk lain. Bila kita ada duit, kita khabar. Pitih kita ni Allah bui sebagai amanah. Amanah lagu mana? Ialah Allah bui kita. Ada gear untuk kita makan, ada gear untuk orang tino kita makan, ada gear untuk masjid, ada gear untuk anak beranak kita, ada gear untuk fukara, ada gear untuk anak yatim, ada gear untuk orang panggil ibu tunggal. Kita jangan sedar bahawa bila pitih kita ke anak aku neraka adik kakak sekalian. Jadi sebab itulah Allah sebut zakat. Sebut zakat supaya kita khabar bila kita ni jadi khilafah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut kita sebagai imkan, allazina immakannahum fil ard. Kita khabar kita ada tugas dan tanggungjawab kita. Yang pertama dengan Allah, yang keduanya sesama manusia. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita pakat jagalah. Kita pakat jaga supaya kita ni jadi manusia yang baik atas muka bumi. Baik dalam kalangan manusia lain, dan kita juga jadi manusia yang baik dengan keluarga kita. Orang puan kita, anak-anak kita. Maknanya orang puan kita ni dia sayang betul kerana apa? Kerana perangai kita. Jangan pula orang puan kita bunyi kita nak balik ke lepak mu nak balik serabut aku. Jangan gitu. Dan benda ni dia duduk atas kita. Orang sayang pada kita ni atas kita. Kalau kita kena buat, orang sayang. Kalau kita tak kena buat, orang benci. Jadi benda ni atas kita. Sebab itulah Allah dia tunjuk atas kita. Jadi kita pakat jagalah. Mana-mana kita berasa salah. Sebelum ni kita kasar berdoa dengan bini, dengan anak. Ada juga orang ni bahasa dengan anak tak boleh lepas. Menyepak, godanya berapa. Ini tak boleh. Jadi kita ada batas dia, ada sepadan dia. Adik kakak sekalian, mudah-mudahan kita pakat jaga dan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala jadi manusia yang terbaik atas muka bumi ini insya-Allah. Jadi ambo kira sekadar itulah. Kita dah masuk waktu Isya. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan mu sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.